Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum, agama, budaya, dan bangsa. Setiap kaum di Malaysia bebas untuk mengamalkan budaya masing-masing selagi ia tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Sebagai sebuah negara yang mempunyai variasi bangsa dan suku kaum, sudah tentu terdapat pelbagai kebudayaan yang mewarnai kemajemukan negara Malaysia. Misalnya, permainan tradisi, adat resam, kraft tangan, makanan tradisional, pakaian tradisi, dan sebagainya. Walaupun setiap kumpulan etnik mempunyai kebudayaannya tersendiri, namun ianya telah menjadi satu dan sebati kepada semua rakyat Malaysia. Terdapat banyak contoh makanan tradisi berdasarkan setiap bangsa dan suku kaum masing-masing. Antara contoh makanan tradisional yang amat digemari sehingga kini adalah seperti kue bulan bagi masyarakat Cina, umai bagi kaum Melanau, ayam pansoh bagi suku kaum Dayak seperti Iban dan Bidayo, dan ambuyat yang juga dikenali sebagai linut, yang terkenal di kalangan kaum dan masyarakat di Brunei, Sabah, dan juga Sarawak. Namun, makanan tersebut tidak hanya dikenali oleh setiap kaum dan masyarakat tertentu, tetapi juga amat digemari oleh semua kaum di Malaysia, terutamanya di Sarawak. Pada video kali ini, kami akan kongsikan antara makanan tradisional yang terkenal di kalangan rakyat Malaysia, yang terdiri daripada pelbagai suku kaum seperti Cina, Melayu, Melanau, Iban, Kayan, Bidayo, Kenyah, dan lain-lain. Untuk etnik Melanau, saya menggunakan contoh makanan umai yang merupakan makanan tradisi yang paling terkenal di antara kalangan Melanau. Umai ini merupakan sejenis makanan laut tradisi etnik Melanau di Sarawak dan selalu menjadi buah mulut masyarakatnya. Perkataan umai ini dalam bahasa Melanau memberi maksud sebagai makanan untuk alas perut. Mengikut kata-kata etnik Melanau, pada masa dahulu nelayan-nelayan menangkap ikan di laut dan menggunakannya sebagai makanan ringan atau pengalas perut. Oleh itu, umai telah diperkenalkan dan menjadi makanan tradisi etnik Melanau sehingga hari ini. Umai merupakan ikan mentah yang dihiris dengan halus-halus dan dibuang tulangnya. Setelah itu, ikan yang telah siap dihiris itu tadi akan digaulkan bersama-sama asam, yaitu limau nipis, bawang merah, bawang putih, bawang besar, dan cili. Umai ini dihidangkan mentah dan etnik Melanau sering makan bersama dengan sagu linut. Untuk etnik Iban, saya akan menceritakan tentang salah satu makanan tradisi yang paling terkenal iaitu manuk pansoh. Manuk pansoh ini merupakan salah satu hidangan wajib ketika hari perayaan seperti Hari Gawai dan makanan ini dapat melambangkan keunikan etnik Iban. Keunikan makanan tradisi ini adalah ia dimasak di dalam buluh. Manuk itu istilahnya ialah ayam dan manuk pansoh memberi maksud ayam dimasak dalam buluh. Manuk pansoh ini disediakan dengan isikan ayam dalam buluh bersama dengan daun ubi sebagai penambah aroma, serai, bawang putih dan bawang merah serta halia. Ia dibakar dengan kayu api atau bara api. Ayam dimasak dalam buluh kerana masyarakat Iban pada zaman tersebut tidak mempunyai medium lain untuk memasaknya dan sampai sekarang makanan ini menjadi salah satu makanan tradisi yang melambangkan etnik Iban. Yang seterusnya ialah ambuyat. Ambuyat merupakan sejenis hidangan yang berasal dari bahagian batang dalam sagu sawit. Ia adalah bahan berkanji yang hambar sama dengan ubi kanji. Ambuyat ialah sejenis makanan tempatan di Brunei serta wilayah Persekutuan Labuan dan negeri-negeri Malaysia seperti Sarawak dan Sabah, di mana ia kadangkala dikenali sebagai linut. Ambuyat dimakan dengan garpu buluh yang dipanggil candas, dengan menggolekkan kanji sekitar mata garpu dan kemudiannya mencelupkannya ke dalam sos di mana terdapat pelbagai jenis. Tapai juga disebut sebagai tape, ialah sejenis penganan dan makanan tradisional yang berasaskan beras atau makanan berkanji. Tapai terdapat di seluruh Asia Tenggara dan sebagian Asia Timur, terutamanya dalam budaya Austronesia, yang mempunyai rasa manis atau masam. Tapai dibuat secara tradisional dengan beras putih atau pulut, tetapi juga boleh dibuat daripada pelbagai sumber karbohidrat termasuk ubi kayu dan kentang.
Jenis makanan etnik Melayu yang saya akan berikan ialah nasi lemak. Masyarakat Melayu terkenal dengan masakan berlemak serta menggunakan rempah ratus seperti halia, lengkuas, daun kesum dan daun cemagi. Oleh itu, nasi daripada nasi lemak juga dimasak dengan santan kelapa serta pelbagai rempah ratus. Nasi lemak ini secara meluas dimakan di Malaysia, bahkan sebagai hidangan kebangsaan atau warisan kebangsaan Malaysia. Nasi lemak adalah hidangan sarapan biasa pagi-pagi dijual di warung pinggir jalan di Malaysia, di mana ia sering dijual dibungkus dalam surat khabar, kertas coklat atau daun pisang. Nasi lemak yang biasanya terdiri daripada sambal ikan bilis, kacang goreng atau hirisan timun. Ayam atau telur sebagai pelengkap merupakan menu kegemaran hampir seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira gaul. Untuk saya akan menceritakan contoh makanan dosa yang merupakan satu makanan tradisional untuk etnik India. Dosa juga dikenali sebagai dosa tosai, tosai atau cakuri. Pada masa kini terdapat berbagai jenis tosai seperti tosai telur, tosai bawang, tosai minyak sapi, dan tosai margarin dan sebagainya. Tosai dimakan dengan berbagai jenis lauk sampingan seperti sambal-sambal dari bawahan Aceh India, kari ayam atau gading kambing dan lain-lain. Pada masa depan, tosai sering dikatakan sebagai sebuah resepi yang dikubah untuk menggunakan nasi yang lama untuk menjadikan sebuah hidangan baru supaya nasi tersebut tidak terbasir. Pada asalnya, tosai dengan mengisi beras yang direndam semalaman atau nasi lama yang dimasak 2-3 hari sebelumnya serta kacang dah hitam sehingga menjadi aduan yang sederhana pekat. Selepas itu aduan dilempitkan di atas kuali lepet yang panas sehingga menjadikan kuning keemasan dan terus dihidangkan. Makanan ini dimakan sebagai sarapan pagi atau makan malam dan ia sering dimakan oleh rakyat Malaysia terutama kaum India. Untuk etnik Bapang Nyonya, saya akan menceritakan tentang salah satu makanan yang sangat popular di kalangan masyarakat peranakan, yaitu laksa Nyonya. Secara tradisinya, hidangan ini diperbuat daripada mi gandum tebal atau bihun yang dimakan bersama ayam, udang atau ikan serta disajikan bersama kuah pedas berasaskan kari. Hidangan ini terakhir dihiasi dengan pelbagai bahan termasuk ketubar Vietnam, timun dihiris, telur dadar, kerang, bola ikan dan kumbang kacang goreng dengan cili sambal tampal. Mengikut kata-kata etnik Bapang Nyonya, makanan ini berasal daripada masyarakat peranakan di Melaka yang merupakan keturunan puteri Cina yang bernikah dengan Sultan Melaka pada abad ke-15. Mereka mempunyai tradisi dan resepi sendiri yang menunjukkan perpaduan antara budaya Melayu dan budaya Cina. Oleh itu, hidangan laksa Nyonya ini dipengaruhi oleh gabungan dua budaya, maka terhasillah hidangan ini. Kuih bulan adalah sejenis biskut dengan pelbagai tampalan dan corak seni yang berbeza di permukaan yang menggambarkan legenda festival. Setiap kuih bulan mempunyai pengisi tebal yang sangat kaya. Biasanya dibuat dari pes, biji teratai dan kacang merah yang mungkin kerak tapis dan mungkin mengandungi telur dan kuning itik masin. Pengisinya juga boleh dibuat dari gula, pes jujube, ham, buah atau krim. Sesama perayaan, orang menggobangkan biskut ini ke bulan sebagai persembahan, memakannya untuk perayaan dan menyampaikannya kepada saudara mara dan rakan-rakan untuk mengucap selamat. Secara keseluruhan dapat dirumuskan bahawa makanan tradisi kaum di negara Malaysia ini dapat membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat negara kita. Masyarakat dapat mengenali dengan lebih mendalam makanan yang terkenal yang terdiri daripada pelbagai kaum etnik seperti etnik Melayu, Cina, India, Kadasan, Dusun, Melanau, Iban, Bapang Nyonya, Bajau dan lain-lain. Pelbagai kaum etnik ini telah hidup bersama sejak beberapa generasi yang lalu.
Pelbagai kaum yang berbeza ini telah saling mempengaruhi antara satu sama lain, menghasilkan gabungan budaya Malaysia yang unik. Selain itu, pelbagai kaum ini turut menyumbang kepada tahap pemahaman dan perpaduan kaum di Malaysia melalui makanan. Mereka lebih memahami dan mengetahui pelbagai variasi makanan kaum di Malaysia. Oleh itu, makanan dapat memainkan peranan dan semangat perpaduan di kalangan kaum. Dengan ini, rakyat di negara ini dapat mengelakkan lagi tali persaudaraan dan tidak lagi menimbulkan isu perkauman agar dapat hidup dengan aman serta